Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-ummah wa nasaha al-ummah hatta ataahu wa sahbihi ajma'in. Subhanallah la lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد. Pertamanya bagi merupakan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufiknya dapat kita meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Quran kita pada pagi ini insya-Allah. Dan hari ini insya-Allah kita sambung perbincangan berkaitan dengan surah Al-Ma'un pada bahagian kedua, iaitu pada ayat yang keempat. Pada pertemuan yang lalu kita bincangkan 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aytal ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini insya-Allah kita habiskan 4 ayat tadi. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ya, 4 ayat insya-Allah. Dan lepas habis 4 ni kita akan terus masuk kepada surah Quraisy, pada mukadimah surah Quraisy. Saya rasa lebih baik kita kalau masa yang ini kita pergi pada surah yang baru. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini Allah mudahkan urusan dan ambil kebaikan insya-Allah. Okey. Allah berfirman, tengok pada surat 419. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Satu panggilan bawah saya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Fawailun, maka celakalah, atau maka kecelakaanlah, atau wail berarti maka rugilah. Malah sebagian daripada ulama mentafsirkan neraka wail itu sebagai nama neraka. Wail seperti nama neraka, atau berarti kerugian, atau berarti kecelakaan. Semuanya adalah perkara yang tidak baik. Itu menandakan bahawa apa yang disebutkan selepasnya merupakan perkara-perkara yang buruk, yang perlu dijauhi, yang mempunyai natijah yang tidak baik dalam kehidupan akhirat. Allah kata fawailun, maka wail dan celakalah li, bagi al-musallin, orang-orang yang salat. Cuma huruf li bila masuk dengan alif lam itu huruf alif ataupun hamzah wasal bila bersambung dia tidak berbunyi, maka alif itu dihilangkan, hamzah dihilangkan, tidak langsung bersambung dengan lam. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang solat. Dan ayat ini masih tergantung dari segi maknanya, kerana akan disyarahkan pada ayat selepasnya. Namun oleh kerana Rasulullah SAW ketika baca ayat ini, Nabi baca dan Nabi SAW berhenti di sini, maka sahabat Nabi SAW ketika mereka menyampaikan Quran, mereka baca berhenti di tempat yang sama yang Nabi SAW berhenti padanya. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang salat. Alladzina, iaitu orang-orang yang hum
mereka itu an salatihim sahun, iaitu mereka yang lalai, yang leka dari solatnya, bukan leka dalam solatnya. Orang-orang yang lalai, yang leka dari solatnya. Jadi kalau tuan-tuan kalau nak faham kat sini, boleh gariskan kalimah dari itu. An salatihim, dari solatnya, bukan dalam solatnya. Orang-orang yang lalai dari solatnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina, iaitu orang-orang yang hum, mereka itu yura'un, menunjuk-nunjuk ataupun dia, menunjuk-nunjuk ataupun dia. Okey, dia masuk pada maksud ayat seperti mana yang ditafsirkan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Beliau berkata, kehinaan dan siksaan, fawail sini dia terjemahkan sebagai kehinaan, dan balasan buruk itu siksaan. Kehinaan dan siksaan untuk orang-orang munafik. Jadi musalli di sini ditafsirkan sebagai orang munafik, dan inilah yang bersesuaian dengan tafsiran yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan ramai lagi. Okay. Kehinaan dan siksaan untuk orang-orang munafik yang kadang-kadang solat secara zahir. Orang munafik ni dia tak solat semua solat. Kadang-kadang dia solat, kadang-kadang dia solat. Dan orang-orang yang lalai daripadanya dan tidak mengambil berat terhadapnya. Orang munafik kadang-kadang solat, kadang-kadang tidak mengambil berat dan lalai. Sebelum tuan-tuan kita mungkin tutup jadi suara dia termasuk suara itu bukan selesai. Fawailul musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Okey. Mereka tidak mengharap ganjaran pahala daripada Allah bila seseorang jadi orang munafik. Kalau dia solat, dia tak harap balasan daripada Allah sebab memang dia tak percaya pun pada agama Islam. Di solat dia tidak ada ikhlas padanya. Dia solat kerana terpaksa, kerana maslahah. Ketika itu solatnya kosong daripada keikhlasan. Maka yang tinggal dia hanya menunduk-nunduk. Mereka tidak mengharap ganjaran pahala daripada Allah jika mereka melakukannya, dan mereka tidak takut akan siksaan Allah jika mereka meninggalkannya. Mereka meninggalkan solat sehingga habis waktunya. Jika mereka bersama orang-orang beriman, mereka solat dengan riya, dan jika mereka tidak bersama orang-orang beriman, mereka tidak solat. Okey, jadi inilah dia maksud al-musallin dalam ayat ini. Orang yang solat, orang yang solat yang dicela, dan Allah ancam dengan neraka wail ataupun yang Allah kata celaka. Ini kata ataupun tafsiran yang dinukilkan daripada tafsiran Dr. Al-Munir, tafsir Al-Munir oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, seorang ulama besar Syria yang baru meninggal dalam 3 atau 4 tahun yang lalu. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan al-musalli itu orang-orang yang solat di dalam ayat di atas adalah al-munafiqin, dan ini sumber yang diambil oleh Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah.
Kerana mereka melakukan solat jika ada orang-orang yang beriman lainnya atau di khalayak ramai, tetapi tidak melakukan solat jika sedang sendirian. Okey, jadi faedah yang dibawa oleh pengarang kita, tafsir kita, Dr. Abdul Yasin, beliau menukilkan apa yang tercatat dalam tafsir Al-Munir dan membawakan dan disertakan di situ adalah asal kepada tafsiran ini, pandangan Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang menafsirkan bahawa al-musalli di sini adalah golongan munafik. Dan dia tafsiran yang selayaknya, ya, kerana kalau kita salah tafsir kat sini, dia akan jadi seperti golongan batiniyah. Golongan batiniyah yang wujud pada zaman sekarang, sejak pada zaman dulu, tapi sekarang ni mereka mula bersuara. Kita akan temu di YouTube, YouTube tertentu, orang-orang tertentu, orang-orang jahil yang bercerita tentang agama dari golongan batiniyah. Mereka menafsirkan ayat ini, fawaidul lil musallin, ditujukan kepada orang yang solat. Itu orang yang solat macam kita solat. Itu orang yang solat dengan solat yang sebenar, yang ada perbuatan solat. Kerana pada mereka mengatakan bahawa yang dimasukkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang solat yang tidak khusyuk. Orang solat tidak khusyuk dan sudah pasti seseorang yang solat dengan keadaan yang sebagaimana diamalkan umat Islam sekarang, kata mereka, solat mereka tidak ikhlas dan tidak khusyuk. Kenapa? Ini kata mereka, kata golongan batiniyah, golongan yang sesat. Mereka kata solat yang adanya perbuatan-perbuatan tidak terlepas daripada pandangan manusia. Ya, kalau kita solat, kata mereka, kita solat macam sekarang ni, kita solat, kita ada berdiri, kita ada rukuk, sujud dan sebagainya, sampai pada malam, kata mereka, mesti orang nampak. Di solat ini terdedah kepada riak. Kalau riak, jadi celaka. Celakalah orang yang solat. Dan kebanyakan solat orang zaman sekarang, solat dengan keadaan, ada solat yang celaka. Ini kata mereka. Dan kalau dalam solat tadi ada bacaan-bacaannya. Kata mereka, kalau bacaan tadi dibaca, pasti di sana adanya sum'ah, iaitu memperdengarkan bacaan, dan bacaan itu dibaca dengan bacaan yang sempurna, yang enak, pasti ada perasaan sum'ah. Maka jauhlah manusia daripada ikhlas dan dia akan pergi kepada sum'ah. Jadi apa penyelesaian yang dibawa oleh golongan batiniyah, penyelesaian itu satu kesesatan yang dikatakan sebagai penyelesaian, mereka kata solat sebenar adalah solat dengan hati. Solat dalam hati. Solat dalam hati, solat yang betul-betul ikhlas, yang tidak terdedah kepada riya dan juga sum'ah. Akhir sekali, mereka mengajarkan solat hanya dengan niat. Solat dengan niat. Dan mereka tidak mementingkan satu pun amalan zahir. Kerana yang zahir tidak penting. Kerana tiap-tiap yang zahir itu akan melahirkan riya dan sum'ah, sedangkan yang batin itu adalah yang lebih utama. Itu mereka tafsirkan Quran pun tafsir dengan cara batin, sebab itu mereka nama batiniyah. Malah amalan-amalan zahir tidak ada pada mereka. Yang pada mereka hanyalah perkara-perkara yang mereka anggap sebagai suatu ilmu kebatinan atau lakukan kebatin. Ini golongan batiniyah. Solat ini, kita perlu balik kepada bila kita tengok pada ayat Al-Quran, bila sahabat baca fawailul lil musallin, sahabat faham bahawa musallin yang dimaksudkan sini adalah golongan munafik, bukanlah orang Islam yang solat. Orang Islam yang solat, adakah sempurna? Tidak semua sempurna. Ada orang yang mampu solat khusyuk, ada yang tidak khusyuk, ada yang macam-macam. Namun orang yang solat saja, cukup mereka solat, laksanakan perintah Allah dengan ikhlas, itu buat kerana Allah walaupun tak sempurna, dan ikut sunnah Rasulullah, ikut yang wajib, ikut yang kadar yang sempurna dari kadar sah,
maka kesempurnaan yang lain itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dah ruang untuk kita berijtihad dan berusaha memperbaiki amalan dari semasa ke semasa. Kata Atha bin Dinar rahimahullah, Atha bin Dinar rahimahullah, dia berkata, salah seorang tabi'in, dia berkata, alhamdulillahilladzi qala an salatihim sahun wa lam yakul fi salatihim sahun. Segala puji bagi Allah yang telah berfirman an salatihim sahun, iaitu firman Allah dalam ayat ini, an salatihim sahun, itu mereka yang lalai dari solat. Mereka yang lalai dari solat mereka. Walam yakul fi salatihim sahun, dan mereka, dan Allah tak kata orang yang lalai dalam solatnya. An dari, fi dalam. Kata beliau, kerana as-sahmu, sahun itu lupa, ini lalai atau terlupa di dalam solat, adalah sesuatu yang dimaafkan. Dalam solat kita pasti ada masanya kita tertambah rakaat. Kita ada pengalaman tertambah rakaat, atau terlupa meninggalkan satu rakaat, atau kita baca dalam keadaan kita leka, kita teringat kepada dunia atau teringat dengan suatu perkara sehingga kita leka dalam solat. Perkara ini pasti wujud pada diri seseorang. Pada keadaan tertentu pasti kita pernah leka dalam solat, dan bila kita leka dan terlupa dalam solat, dalam keadaan kita solat dengan sesungguhnya namun datang sifat kealpaan tersebut, perkara ini dimaafkan walaupun amalan kita tidak sempurna, seperti mana orang yang khusyuk dalam solat. Tidak bererti kalau kita berusaha sesungguhnya kemudian masih ada kekurangan, akhirnya kita dicela kerana solat. Satu, kata beliau, lupa. Rasulullah SAW pernah lupa di dalam solatnya. Nabi sendiri pernah lupa dalam solat, sebagaimana para sahabat juga demikian. Atas dasar itulah diadakan syariat sujud sahwi. Suatu adanya sujud sahwi, kerana manusia sifatnya pelupa. Setengah keadaan kita lupa. Kadang-kadang kita banyak kerja, banyak urusan, banyak masalah, kita lupa dan lalai dalam solat. Allah Maha Pengampun, maka Allah turunkan syariat. Solat, dalam solat yang kita lupa, disyariatkan untuk kita sujud sahwi. Jadi, maksud ungkapan seperti mana yang ini selesai. Satu, ini berkaitan dengan solat fawailul lil musallin, ditujukan pada golongan munafik. Ditujukan pada golongan munafik. Ini perkara pertama. Namun kata Ibn Katsir rahimahullah, walaupun ayat diturunkan pada golongan munafik dan orang-orang yang lupa dalam solat itu dimaafkan, namun kita perlu tengok kepada pengajaran yang kita ambil daripada ayat Al-Quran ini secara keseluruhannya. Jadi daripada ayat ini menunjukkan bahawa orang yang solat belum tentu solat diterima, dan antara sebab solat itu ditolak bila dia tidak sempurna, tidak cukup syarat, atau solat yang penuh dengan lalai dan leka, atau orang yang sentiasa lalai dan leka. Tak sama dengan orang yang kadang-kadang lalai dan leka, atau pada rakaat pertama dan leka, dengan orang yang memang hidup dia solat itu satu perkara nombor dua, dan dia solat hanya sekadar acuh sudah acuh. Tak sama. So itu kata Ibn Katsir. Jadi maksud ungkapan fawailul lil musallin, kadang-kadang pada surat 40, kadang-kadang mereka gemar melambat-lambatkan solatnya dengan sengaja pada akhir waktunya secara berterusan. Tiap-tiap solat di akhir waktu. Bukan kerana sibuk, bukan kerana itu, memang dia menjadi kebiasaan
solat ditangguhkan, dilewatkan ke akhir waktu menjadi kebiasaan, dan ini suatu penyakit penting. Menangguhkan solat ke akhir waktu atau tidak menyempurnakan syarat dan rukunnya sebagaimana sepatutnya. Nah, ini sama seperti tidak solat. Bila kita solat tak cukup syarat, artinya tak wudu atau tak tutup aurat atau aurat terbuka, dibiarkan, atau baju koyak pada bahagian tertentu, atau pakaian koyak dan sebagainya yang tak cukup syarat atau tak cukup rukun. Solat dalam keadaan rukun yang tidak sempurna, ada orang sujud yang kakinya terangkat, yang tidak sempurna dan tidak mahu belajar padanya. Orang yang begini, yang mana solatnya tak cukup rukun, tak cukup syarat, sudah tentu masuk dalam ancaman secara umum. Walaupun kita kata bahawa lupa itu dimaafkan sebagainya, tapi tidak bererti kita leka dan lalai sehingga tidak peduli dengan hukum hakam berkaitan dengan solat. Sebab itu kata Ibn Katsir rahimahullah, lafaz ayat sangat umum dan mencakupi keseluruhan jenis-jenis lalai tersebut. Walaupun dari segi konteks ayat ini turun kepada golongan munafik yang lalai daripada solat, yang meninggalkan solat dan tidak solat kecuali dengan riya. Namun kalimah sahun, al-fawaidul musallin alladziina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un, kalimah sahun merangkumi semua jenis kelalaian. Sebenarnya jika terdapat salah satu daripada ciri-ciri tersebut pada diri seseorang, artinya ada orang yang lalai dalam solat ataupun melambat-lambatkan solat atau tak peduli dengan rukun ataupun syarat solat, maka dia termasuk ke dalam makna yang lalai dari solatnya. Jadi adalah kena mana perlu juga kita perhatikan ayat ini dengan makna yang umum, ianya merangkumi keseluruhan bentuk atau segala jenis bentuk kelalaian yang ada. Semoga kita dijauhkan daripada perkara-perkara ini. Jadi kalau sentiasa berterusan lambatkan solat, sentiasa leka, ini bukan bererti dia tak mampu, tapi dia memang tidak mengambil berat dalam solatnya. Kata Ibn Katsir lagi, barang siapa yang mempunyai semua ciri-ciri tersebut, iaitu lambat solat atau sentiasa lambatkan solat, sentiasa lalai dalam solat, tidak peduli dengan rukun dan syarat, maka kata beliau, maka sempurna pulalah kelalaiannya dan lengkap pulalah kemunafikan amalannya. Kemunafikan amalan. Apa itu kemunafikan amalan? Iaitu dia orang beriman tetapi amalannya macam orang munafik. Dia orang beriman tapi amalannya macam orang munafik. Munafik ada dua. Ini catatan yang tuan-tuan boleh ambil. Munafik ada dua. Nifaq ada dua. Satu nifaq akbar, yang kedua nifaq asghar. Nifaq yang besar dan nifaq yang kecil. Atau kita panggil munafik yang besar, munafik yang kecil. Munafik yang besar atau nifaq al-akbar dikenali juga sebagai nifaq qasdi atau dibagian nifaq niyah. Nifaq dalam ni atau nifaq qasdi atau dibagian nifaqul i'tiqadi. Nifaq dari segi i'tiqad, ini nifaq akbar. Sebenarnya nifaq ambil balik, ambil saya istilah i'tiqad yang saya cakap istilah itu. Nifaq i'tiqadi, nifaq akbar dikenali juga sebagai nifaq i'tiqadi, iaitu akidah dia munafik. Dia memang tak percaya tentang agama Islam, dia cuma beragama Islam kerana berpura-pura nak dikatakan sebagai orang Islam. Hakikatnya hati dan pemikiran dia macam orang kafir. Ini nifaq akbar, nifaq yang besar, atau ada nifaq i'tiqadi atau nifaq aqadi. Nifaq dari segi akidahnya, amalannya langsung tidak ada nilai kerana sebenarnya
Mereka ini golongan munafik yang ada pada zaman Nabi SAW dan yang ada pada sampai bila apabila ciri mereka sama, itu mereka hanya Islam secara zahir, hakikatnya hati mereka munafik. Ini pertama. Nifaq yang kedua, nifaq asghar, nifaq kecil, atau dikenali juga sebagai nifaq amali, nifaq dalam amalan. Dia orang Islam, tetapi amalan dia macam golongan munafik. Bercakap, berbohong, berjanji dia dusta, gaduh dia, menyalakan permusuhan, dia beri amanah, dia ingkar. Ini yang sebab-sebab munafik. Dari segi amalan dia macam orang munafik. Dia orang beriman, tapi dari segi amalan dia tiru golongan munafik. Jadi mereka dinamakan sebagai nifaq amali. Sama seperti dalam ayat ini. Ayat ini turun kepada golongan munafik yang solat untuk riya dan langsung tidak peduli dengan solat. Dia cuma solat dan keadaan lalai dan leka kalau dia solat, dan dia solat hanya kerana riya. Ayat ini golongan munafik. Namun cara munafik solat yang leka tadi, apabila kita ada pada diri kita sifat tersebut, dan makin banyak sifat tersebut ada pada diri seseorang Muslim, seseorang itu dikatakan memiliki sifat kemunafikan amalan. Jadi dia munafik dalam amalan dia. Amalan dia serupa seperti amalan golongan munafik, iaitu amalan yang dipenuhi dengan riya atau amalan leka dan lalai dalam solat. Jadi ada sebahagian daripada sifat kemunafikan padanya. Kalau ada sifat munafik keseluruhannya dari amalan, maka dia adalah munafik secara keseluruhan dalam bab amalan, kerana amalan dia tidak ada kualiti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bab nifaq. Nifaq asghar dan nifaq akbar. Nifaq asghar dikenali sebagai nifaq amali seperti yang disebutkan di sini, dan nifaq akbar dikenali sebagai nifaq aqdi atau nifaq i'tiqadi. Okey. Seterusnya, Imam Ar-Razi, Imam Ar-Razi berkata, terdapat perbezaan antara al-munafik, itu orang munafik, dengan al-mura'i, itu orang yang riya. Ada beza. Orang yang munafik dengan orang yang riya. Di mana perbezaannya? Beliau kata, orang munafik menzahirkan iman dan menyembunyikan kufur. Menzahirkan iman itu sesuatu yang tak ada pada hatinya dan tidak ada juga pada amalannya, tapi dia buat secara zahir. Menzahirkan iman, menyembunyikan kufur, iaitu sembunyikan apa yang ada dalam hati. Dalam hati dia kufur, dia tak zahirkan apa dalam hati, disembunyikan apa dalam hati, dan dia zahirkan ketaatan. Sedangkan orang riya pula menzahirkan apa yang sebenarnya tidak terdapat dalam hati. Orang munafik dalam hati dia kufur, dia tak zahirkan. Hati dia kufur, dia tak, kekufuran tadi tidak dizahirkan, yang dizahirkan adalah keimanan. Mereka golongan yang riya, mereka menzahirkan apa yang sebenarnya tidak terdapat dalam hatinya, seperti menambah-nambahkan khusyuk supaya dikatakan oleh orang lain yang melihatnya bahawa ia mutadayyin, itu orang yang kuat beragama. Imannya ada. Dan dia beramal dengan iman. Cuma dia menzahirkan seolah-olah dia khusyuk, seolah-olah dia tunduk depan Allah Subhanahu wa taala. Amalan dia sahaja yang bermasalah. Hati dia ikhlas kepada Allah. Dia nak buat perkara, dia nak buat sesuatu kerana Allah pada asalnya. Namun ketika dia solat, orang lalu, maka dia menzahirkan seolah-olah dia beramal dengan amalan yang sempurna. Solat dia diperelokkan, bacaan dia diperelokkan, sedekah dia
dilakukan, ditambah atau ditunjukkan dengan cara yang tertentu supaya orang puji dia. Ini apa disebutkan oleh Al-Imam Ar-Razi rahimahullah. Mana orang munafik biasanya, saya mudahnya, orang munafik hatinya kufur, orang yang riya hati dia beriman, namun yang ditambah-tambah adalah pada keelokan amalannya. Para ulama berkata, bukanlah sesuatu kesalahan seseorang yang memperlihatkan amalannya jika tujuannya agar dijadikan contoh. Sekarang kita berpindah kepada bab seterusnya, boleh atau tidak kita tunjukkan amalan. Ada beberapa tempat yang disyariatkan atau dibenarkan untuk kita zahirkan amalan di depan khalayak. Tak semestinya orang yang zahirkan amalan kita tuduh dia atau kita katakan pada dia bahawa dia riya, atau kita katakan bahawa amalan dia akan pahalanya akan berkurang atau amalannya sia-sia. Tidak. Ada empat yang ulama sebut kita boleh zahirkan amalan. Ada empat tempat. Kemudian kita akan baca. Saya berikan secara tegas. Pertama, apabila amalan dari amalan yang wajib. Bila amalan yang wajib, kita perlu zahirkan solat yang wajib. Solatlah. Kenapa perlu nak sembunyikan solat yang wajib? Kita solat kerana kita tunaikan tanggungjawab. Bukan solat sunat. Kalau sunat mungkin disembunyikan. Itu mungkin kelebihan yang ada pada seseorang boleh amalkan sunat. Jadi dia perlu disembunyikan. Tapi solat yang wajib, sebab itu tidak jadi alasan kepada sebahagian daripada golongan sufi yang melampau yang tidak hadir ke masjid dengan alasan orang ke masjid adalah orang yang riya, kerana solatnya berdepan dengan pandangan manusia. Ada yang sebut begitu, ada yang melampau lah, golongan sufi yang melampau, iaitu golongan batinnya, dan juga yang sufi yang melampau yang tak tanpa takutnya. Jadi mereka kata amalan yang sempurna adalah dengan mereka solat dan mereka berada di tempat-tempat yang sunyi dan tidak ada manusia. Itulah ikhlas. Ini satu kesilapan. Amalan yang wajib, solat wajib dan semua amalan wajib, bila dizahirkan, ianya bukan suatu perkara yang dicela. Di solat kita, solat yang wajib kita nak solat, kalau ada masjid, kita ke masjid. Kalau ada masjid, kita kumpul kawan-kawan, ajak solat sama-sama. Itu bukan riya. Ataupun kalau kita belum solat, orang lain ada solat, kita solat, kita bangun solat. Kalau ada yang sedekah kan lebih baik, ada orang yang bangun bersama kita. Kalau tak, kita solat walaupun depan manusia, walaupun berada di tengah jalan, tepi jalan, jam, kita balik bekerja, pada waktu petang, tak sempat, keluar pada pukul 4, jam sampai dekat maghrib, tak ada ruang dah. Kita mesti juga solat, turun tepi jalan, solat. Itu bukan perkara riya, kerana dia perkara yang wajib. Yang kedua, waktu yang kita boleh zahirkan amalan. Yang kedua, apabila amalan tadi dalam kategori amalan syiar Islam, azan, tak boleh siapa nak azan slow, azan tak ada riya. Iqamah, takbir raya. Orang tak nak takbir pelan-pelan, nanti orang kata riya pula. No. Bila berkaitan dengan syiar yang perlu dizahirkan, kita perlu zahirkan. Hari raya, biar kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di mana-mana sekalipun. Sahabat-sahabat Nabi, Ibn Umar, Abu Hurairah masuk ke pasar-pasar, takbir. Takbir sejak daripada 1 Zulhijjah, takbir yang mutlak. Dan itu sebagai syiar. Jangan sampai ada syiar Islam yang tertutup, yang ditinggalkan hanya kerana alasan riya. Dan satu perkara yang sangat fakta ni sangat mengejutkan
yang berlaku pada pemikiran yang ada pada sekarang, ada orang perempuan yang menisbahkan orang wanita yang tutup aurat sebagai yang ria. Siapa tutup aurat, dia ada ria, hipokrit. No. Perkara yang wajib, pakai tudung atau tutup aurat bagi yang berpandangan bahawa wajib dengan purdah, kalau dia kata wajib. Kalau tak, betulnya pakai tudung yang tutup wajib. Dan perkara yang berkaitan dengan syiar, wajib dan syiar, dia tidak ada hukum riak padanya. Wajib kita tutup dan kita perlu mujahadah hati. Sama? Mujahadah hati selepasnya. Tapi amalan perlu dizahirkan. Dan kita jangan termakan dengan tuduhan-tuduhan yang mengatakan kita menimbulkan riak. Itu yang keadaan yang kedua. Pertama, bila keadaan wajib. Yang kedua, keadaan syiar. Ketiga, boleh dizahirkan amalan apabila ingin menghindarkan celaan manusia. Celaan manusia. Orang kata, raya tapi tak keluarkan zakat. Raya tak keluarkan zakat. Begini dan begitu. Jadi zakat satunya wajib. Zakat wajib. Atau sedekah. Zakat yang wajib dia masuk dalam sedekah. Sama juga celaan manusia. Ada orang yang menceritakan tak mengeluarkan zakat. Jadi syarikat tak ada masalah. Buat audit, tunjukkan bahawa zakat, kami keluarkan zakat sekian. Menghilangkan celaan manusia. Jadi dia hilangkan celaan bukan untuk menunjuk. Ataupun perkara yang sunat. Orang kata, syarikat ni kaya raya atau orang ni kaya raya tapi tak nak sedekah. Tak pernah nampak ada sedekah walaupun 1 sen. Maka kita perlu sedekah. Tunjukkan kerana hilangkan tomahan supaya tidak berkembangnya fitnah dan suatu tuduhan palsu dan perkara jahat, tuduhan-tuduhan jahat tidak baik dalam masyarakat. Maka kita boleh tunjukkan amalan untuk menghilangkan tomahan dan celaan manusia. Itu keadaan yang ketiga. Dan yang keempat, yang paling terkenal adalah iaitu beramal. Malah ini keadaan, saya kata masa itu. Yang keempat, untuk menjadikan contoh. Kita contohnya, kita nak kumpulkan derma. Tak ada siapa yang mula. Maka ada seorang tu memulakan. Dia mula menderma dan diberitahu bahawa saya derma insyaAllah. Saya derma 1,000. Saya masuk dalam dana untuk masjid ni 1,000. Dizahirkan di depan orang lain dengan tujuan agar dicontohi. Dan yang terakhir adalah maqamut ta'lim, iaitu apabila pada keadaan ingin mengajarkan. Setengah keadaan ada yang mengajarkan. Contohnya seorang mutawif yang terpaksa, yang kadang-kadang tawaf yang tawaf dan membimbing jemaah ketika umrah, menzahirkan amalan di depan orang lain untuk diikuti. Dan itu yang keempat, tapi yang keempat tadi untuk menggalakkan orang beramal. Yang kelima ni adalah dia memang jadi pembimbing, dia memang guru. Maka ketika itu dia boleh zahirkan amalan dia agar dapat mengajar orang-orang yang tidak mengetahui hukum hakam atau cara pelaksanaan tertentu. Boleh juga masuk nombor 6 yang disebutkan sebagai bedah ulama, dan ianya adalah perkara yang penting disebutkan sebagai ulama yang lain. Saya baru teringat sebut 4 asalnya, tapi saya teringat yang terakhir yang nombor 6, iaitu apabila ingin menzahirkan nikmat kerana menceritakan perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka nikmat kamu adalah kamu zahirkan, kamu ceritakan. Setengah keadaan orang nampak, orang rasa macam kesiannya dia tak ada duit, dia susah payah, dia semua sekali, dia ni begitu. Maka kita zahirkan nikmat itu untuk menunjukkan bahawa Allah berikan nikmat pada kita, kita cukup atau kita ada kemampuan. Kerana nak zahirkan nikmat, Allah berikan kekayaan pada kita.
dan kita pun zahirkan nikmat, buat kenduri, ajak orang makan sebagainya kerana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tahadus bernikmah. Ini juga dibenarkan oleh syarak dengan syarat tidak ada riya. Okey, kita baca apa yang disebutkan di sini. Para ulama berkata, bukanlah sesuatu kesalahan seseorang memperlihatkan amalannya jika tujuannya agar dijadikan contoh. Ini yang kelima disebut tadi. Atau teladan bagi orang lain. Atau bertujuan untuk menghindarkan tomahan. Juga disebutkan tadi. Menjauhkan diri daripada sifat riya adalah sangat sukar. Kecuali ke atas orang yang meredai dirinya dan mampu mengawal diri untuk sentiasa ikhlas. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Ar-riya'u akhfa min dabibin namlati sauda fil lailatil muslimah 'ala al-mashil aswad." Riya itu akhfa min dabibin namlah, lebih halus daripada semut hitam as-sauda. Dabibin namlah, semut yang melata, as-sauda yang berwarna hitam. Semut berjalan warna hitam. Fil lailatul muzlimah, pada waktu malam yang gelap. Ada al-masjid aswad, di atas pakaian hitam. Semut itu warna hitam, atas baju hitam, pada waktu malam yang gelap. Itulah riya. Riya ini amalan kehendak. Adanya terlebih kehendak untuk memperlihatkan amalan kepada manusia. Sebab itu hukum-hukum amalan, sekiranya suatu amalan itu dimasuki oleh riya dan kita tidak sengajakan, itu tidak merosakkan amalan. Dan ada kita dengan solat kepada Allah, tiba-tiba ada orang lalu tinggal solat, kita baca dengan bacaan jahar, contoh solat qiyamul lail, contoh kita tengah baca solat qiyamul lail, ingatkan ada orang, tiba ada orang lalu tadi, orang lalu kerana ada perasaan riya dalam hati. Masa tu kat, foto, minta tolong Allah, ya Allah, ikhlaskan amalanku, ya Allah, bantu aku untuk ikhlas padamu, ya Allah, teruskan amalan. Jadi di situ maka riya ini riya yang tidak merosakkan amal. Manakala riya yang datang secara terputus-putus, kita sedang beramal, kemudian datang riya, layan riya, kejap kita ingat semula, kemudian ikhlas, khusyuk, riya, kemudian khusyuk, pahala akan hilang ketika waktu riya itu ada. Waktu kita khusyuk, tapi dia tidak merosakkan amalan, amalan tak sah, namun pahala berkurang ketika ada perasaan riya atau menghapuskan amalan. Riya ini syirik kecil yang menghapuskan amalan ketika beramal. Jika ada syirik besar, hapuskan amalan secara keseluruhan, orang terkeluar pada Islam. Mana syirik kecil, dia menghapuskan amalan ketika ia ada pada amalan tersebut. Jadi kalau sedang rokok riya, maka hilanglah pahala rokok ketika itu, namun tidak hilang pahala solat secara keseluruhan. Ini berkaitan dengan riya. Namun riya yang datang, manakala orang yang sejak daripada awalnya beramal kerana riya, amalan dia amalan yang tidak sah. Mana dia buat satu amalan yang tak diterima. Sah dari segi fiqh, tapi dari segi amalannya, dari segi pahalanya tidak ada nilai sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang yang memang tak solat, memang tak buat apa-apa, namun dia tahu ada orang lalu, dia sengaja solat sejak daripada awalnya kerana nak tunjuk pada manusia. Ini adalah riya yang merosakkan amal. Dia perlu berhenti seketika, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan teruskan buat amalan dengan cara yang tersembunyi. Jadi kalau kita buat amalan, kita nak sembunyikan amalan, kemudian dilihat oleh manusia, maka keadaan tadi yang berlaku. Namun ada orang yang memang nak beramal sejak pada awal kerana riya, lebih baik dia berhenti seketika, betulkan niat dia, betulkan hatinya, istighfar Allah Subhanahu Wa Taala, baru dimulakan amalan. Kerana amalan yang dibuat sejak daripada awalnya hanya kerana manusia, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Syekh Jarullah, seseorang tidaklah digolongkan riya jika ia menampakkan amalan-amalan fardunya. Ini Syekh nak tambahkan lagi, Ustaz nak tambahkan lagi tafsiran berkaitan dengan amalan-amalan yang boleh dizahirkan. Kerana tidak di antara amalan fardu hendaklah ia dinyatakan dan diisytiharkan.
zakat yang fardu. Kalau tak bagi nanti kena cari dengan pemerintah sebab tak keluarkan zakat. Suatu zakat harta ni, zakat harta perlu diberitahu siapa yang keluarkan zakat kepada harta dan zakat harta dan harta yang zahir. Ada harta yang tidak zahir. Harta yang zahir wajib dikeluarkan dan ditunjuk sama ada dengan izin imam untuk berikan langsung kepada asnaf tertentu ataupun berikan kepada imam ataupun wakil imam, iaitu pejabat pungutan zakat. Jadi perlu diisytiharkan agar amalan fardu tadi bila dizahirkan dia akan membawa masalah-masalah yang kita sebutkan dalam ketika awal perbincangan perkara yang bab ini tadi. Kerana di antara hak amalan fardu adalah ia dinyatakan dan diisytiharkan. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, wala ummata fi faraidillah, dan tidak perlu berselindung dalam melakukan perkara-perkara yang fardu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana perkara fardu adalah penyataan keislaman seseorang dan termasuk syiar Islam. Kerana siapa yang meninggalkannya layak dicela. Oleh itu, sebagai orang Islam dia wajib menyatakannya agar terhindar daripada tomahan. Ini semua luar sama ilahnya apa yang disebutkan. Tetapi terhadap amalan sunat sebaiknya dilakukan secara tersembunyi kerana siapa yang meninggalkannya tidak akan tercela. Namun demikian, jika maksud melakukannya agar diteladani atau dicontohi adalah sangat baik. Pada zaman silam pernah dilihat seorang yang melakukan sujud syukur sangat panjang. Sujudnya lalu dikatakan, ma ahsana hadha law kana fi baitihi. Alangkah eloknya jika dia melakukannya di rumahnya. Itu sujud syukur ni perkara yang sunat. Cukup untuk kita dapat berita daripada berita kebaikan. Sujud dengan kadarnya, sujud yang panjang boleh dilakukan di rumah. Ini yang disebutkan oleh sebahagian daripada ulama berkaitan dengan amalan sunat. Jadi amalan sunat sebaik-baiknya kita lakukan secara sesembunyi seboleh-boleh mungkin. Amalan yang wajib kita kena zahirkan, kerana perkara itu bukanlah satu kita baik, tapi itu adalah perkara yang wajib untuk seluruh umat Islam. Dan ayat seterusnya, ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Sifat terakhir bagi golongan yang dustakan agama. Allah kata, ara'aita allazi yukazzibu bid-din. Tidak kamu lihat orang-orang yang dustakan agama. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Sifat pertama sekali dia eksploitasikan anak yatim, halau dan kasar yang anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sifat yang kedua, dia tak galakkan orang beri makan kepada orang miskin. Ini sifat yang kedua. Sifat ketiga, fawailul musallin allazina hum an salatihim sahun. Mereka dalam salat. Sifat yang keempat, allazina hum yura'un. Itu orang-orang yang riak. Dan sifat kelima, wa yamna'unal ma'un. Mereka menghalang atau enggan. Yamna' artinya menghalang diri mereka sendiri daripada memberi pinjam barang-barang berguna. Al-ma'un adalah semua keperluan, semua barang, semua perkara yang boleh diberikan kepada orang tertentu untuk dimanfaatkan. Al-ma'un memberi pinjam segala perkara yang bermanfaat kepada umat Islam. Jadi golongan yang dustakan agama ni, mana pertama berkaitan dengan kalau dustakan agama masuk semua sekali. Yang seperti orang-orang musyrikin yang mengeksploitasikan orang anak yatim dan orang miskin. Ini satu jenis. Jenis yang kedua adalah orang yang leka dalam solat dan juga orang yang riak menunjukkan dalam amalan. Pada masa sama, mereka ini, sifat mereka sama, mereka tak suka bantuan sampai kepada orang miskin atau kepada orang susah. Jadi sifat daripada mereka tak tahu, tak kenal Allah yang sebenarnya dan tidak beriman dengan hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Itu dibukti.
menyebabkan mereka tidak merasakan bahawa mereka perlu bantu siapa-siapa. Bantuan dalam bentuk memberi pinjam perkara bermanfaat itu dalam istilah ini dan istilah Quran dinamakan sebagai al-ma'un. Okey, makna al-ma'un seperti mana yang disebutkan oleh Imam Al-Saburi dalam Al-Quran Al-Quran. Al-ma'un adalah barang-barang yang berguna. Ia adalah satu nama yang mencakupi semua barangan yang menurut tradisi atau kebiasaannya tidak wajar terhalang untuk mendapatkannya. Setakat orang pinjam sikit, apa yang perlu. Pada orang, kalau tak diri orang Islam pun, secara tradisinya pun tak adalah orang nak halang benda tu. Tak adalah orang nak sekadar orang nak pinjam sikit. Kalau kita ada gayung, pinjam gayung untuk pergi sungai. Orang pinjam gayung kejap untuk cedok air, basuh kaki. Tak adalah orang sejak secara adat dan segala pun tak ada orang tolak. Tapi kalau ada sifat dustakan agama, dia tak suka langsung bantu orang. Dan dia sentiasa menghalang manusia. Wa yamna'un al-ma'un. Yamna'un, dihalang diri dia daripada berikan pinjam. Yang kedua, yamna'un al-ma'un, dia halang orang lain daripada memberi pinjam kepada orang yang memerlukan. Barang tersebut diperlukan oleh setiap orang sentiasa, sama ada dia orang kaya atau orang miskin. Siapa yang memintanya tidak boleh dicela dan dicaci. Malah sebaliknya, siapa yang lokek atau enggan memberi orang yang memerlukannya, justru dia digolongkan sebagai orang yang patut dicela dan dicaci. Seperti kapak. Kapak ni ada masanya ada orang yang tak pernah guna kapak, dia tak beli kapak. Tapi ada masanya dia perlu dipinjam, periuk dan lain-lain. Mereka ada keperluan lah. Bukanlah tak nak beli periuk, pinjam orang manjang dan sebagainya. Tapi mesti ada orang yang miskin, ada orang yang susah, ada orang yang musafir yang tidak memiliki barang-barang ini, maka kita akan pinjam. Dan perkara ini kalau kita pinjam tidak merugikan sedikit pun apa yang ada pada kita. Termasuk juga baldi, air garam, api. Mencakupi juga meminta roti yang kamu masak dari dapurmu sendiri, meletakkan atau menitipkan barangnya padamu untuk masa sehari atau setengah hari dan lain-lain. Meletakkan atau menitipkan barangannya padamu untuk masa sehari atau setengah hari dan lain-lain. Yang penting, ini saya tak faham yang muncul tu. Tapi yang penting, semua yang disebutkan di sini adalah berkaitan dengan bantuan-bantuan yang patut kita berikan, dan itu perkara yang mudah. Kalau dah benda yang mudah begini dihalang, bagaimana dengan benda yang lebih besar? Betul, dalam ayat ini Allah sebut benda yang simple-simple. Benda yang simple-simple, dia tak pakai pinjam, tak galakkan orang untuk sedekah. Bila disebutkan begini secara umum, kita dapat faham bahawa mana lebih-lebih lagi orang yang begini sifatnya, yang mana benda-benda yang kecil dan umum begini dia tak nak bagi, macam mana kalau benda itu lebih besar dan benda yang memiliki satu pengorbanan yang khusus. Itu beza dengan betul ayat ini bertentangan dengan ayat surah Inna A'tainakal Kautsar yang kita bincangkan sebelum ini. Okey. Kerana itu sifat Nabi. Nabi bila dapat rezeki, Nabi akan makin dekat hubungan dengan Allah, makin dekat hubungan dengan manusia. Berbeza dengan golongan yang dustakan agama. Okey, Ikrimah radhiyallahu anhu berkata, seorang tabi'in, dia berkata, al-ma'un, barang-barang yang berguna yang paling utama sekali ialah zakat harta. Jadi istilah al-ma'un dalam arti kata pertolongan. Zakat harta. Dia kata Ikrimah. Dan yang paling rendah sekali adalah pengait kurma, penyapu sampah, baldi atau menjarum. Semua ni bentuk bantuan yang memberi manfaat. Zakat harta yang paling tinggi lah, yang bagi duit, yang bantu sana sini. Seterusnya adalah bantuan barang-barang, termasuk pengait kurma atau baldi atau menjarum. Jadi orang yang sedekah zaman sekarang pun ada level-levelnya.
Jadi semua perkara yang memberi manfaat kepada orang lain dinamakan sebagai al-ma'un. Apa dikehendaki oleh Ikrimah ialah sangat bagus kerana ia mencakupi segala-galanya dan kembali kepada kesimpulan yang satu, iaitu enggan memberi bantuan kewangan dan manfaat. Oleh sebab itulah Muhammad bin Ka'ab berkata, makna al-ma'un adalah al-ma'ruf. Al-ma'un adalah segala kebaikan. Kerana Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin sadaqah, tiap-tiap kebaikan itu adalah sedekah. Berdasarkan keterangan di atas, nyatalah bahawa orang-orang munafik bukan sahaja tidak baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala kerana lalai dan solat, tetapi juga tidak baik hubungan mereka dengan sesama manusia kerana enggan menolong manusia yang memerlukan pertolongannya. Okey, ini secara ringkas. Secara ringkas apa yang dapat di sini. Sebelum kita masuk ke surah baru, kita buka pada soalan dan perbincangan insya-Allah. Nanti nak tanya soalan. Tadi kita ada Ustaz ada sentuh mengenai munafik dan zakat, ya. Jadi nanti teringat cerita yang popular munafik dan zakat tadi. Okey. Dengar tak? Dengar Ustaz? Signal kurang baik. Jadi nanti nak tanya soalan mengenai cerita Suat Labah yang popular. Kisah Suat Labah, sahabat Nabi. Ya. Suat Labah. Okey, jadi kisah Suat Labah. Ya, saya faham. Suat Labah bin Hatib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Suat Labah ni kalau dulu kita dengar versi dia agak berbeza dengan sekarang. Sebab dulu kata dia ni sahabat Rasulullah. Tapi sekarang ni cerita dia bukan sahabat Rasulullah tapi orang-orang munafik sebenarnya. Sebab sahabat Rasulullah yang bernama Suat Labah itu ahli Badar. Dia tak mungkin seperti itu sifatnya. Maknanya bila dah kaya tak mau keluar zakat dan sebagainya kan. Jadi boleh Ustaz jelaskan yang mana yang lebih tepat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Dr. Rosmi bin Saleh bersama ahli jawatankuasa Masjid Al-Barakah, Taman Guru, Panji, Kota Baru, Kelantan ingin menjemput dan memohon muslimin dan muslimat sekalian untuk sama-sama membantu pembinaan kompleks Masjid Al-Barakah yang sedang dalam pembinaan pada masa ini. Masjid ini pada asalnya telah dibina pada tahun 1990-an sebagai sebuah surau dan kemudiannya dinamakan Masjid Al-Barakah oleh Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz. Masjid ini telah dirancang sebegitu rupa untuk memenuhi keperluan semasa masyarakat di sekitar masjid ini dan juga keadaan masjid yang pada ini sudah agak unsur. Masjid ini akan dibina di dalam dua fasa. Fasa pertama ialah pembinaan tandas dan pejabat pengurusan masjid. Sekarang ini sedang di dalam proses pembinaan. Kurang-kurangnya 40% telah pun disiapkan dan mendapat sokongan dana daripada orang ramai. Fasa kedua ialah pembinaan semula bahagian bangunan masjid dan daman-daman orang ramai yang dijangka akan dimulakan setelah fasa 1 telah dapat disiapkan dengan sempurnanya. Sambungan dengan ini, saya ingin menyuruh kepada muslimin muslimat sekalian untuk menderma membina masjid dengan lengkap mungkin dalam masa terdekat. Ingatlah, segala sumbangan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak akan rugi. Malah kita mendapat kelebihan yang Allah janjikan kelak. Berkaitan dengan soalan yang dikemukakan oleh Anti Umut tadi, kisah Sa'labah yang tidak mengeluarkan zakat adalah kisah yang palsu atau dalam riwayat ni sebahagian daripada
ulama sebutkan sebagai palsu, sebagian sebut ianya dhaif jiddan, dia tidak ada nilai ilmiah. Ini berkaitan walaupun masyhur disebutkan dalam sebahagian kitab tafsir ni, maksudnya mereka tidak sebahagian daripada ulama tafsir mereka sebutkan kisah ini sebagai salah satu pada kisah yang pernah dikatakan, tapi dia tidak semestinya sahih. Sebab itu kita perlu rujuk kepada al-hadis. Kisah ayat berkaitan dengan ayat surah At-Taubah ayat 75 berkaitan dengan ayat wa minhum man ahadallah la in atana min fadli sampai akhir ayat. Jadi kalau ada orang yang berjanji dengan Allah, kalaulah aku jadi kaya, aku buat sekian-sekian, tapi akhirnya dia tak tunaikan. Ayat ni ada sebagian orang kata ni turun kepada Sa'labah bin Hatib, iaitu sahabat Nabi SAW. Ini satu perkara yang dusta. Sebab apa? Satu riwayat ini tak sahih, riwayat dhaif jiddan, dan sebagian ulama menyebutkan bahawa riwayat ini maudhu'. Dengan kajian kita tengok pada kisah ni, kita tengok pada hatta Ibnu Hajar dhaifkan, Ibnu Hazm dia kata dhaif jiddan, Syalbani kata dhaif jiddan, Al-Manawi kata juga hukumkan sebagai palsu, Al-Iraqi, sampai semua ulama hadis yang besar-besar semua kata palsu. Semua kata palsu. Sebab tu kalau ada orang yang dia kata dia tak kisahkan sahih tak sahih, asalkan ada kat kitab, dia akan kata cerita ni boleh diterima, ada kat kitab. Tapi bagi siapa yang mementingkan kesahihan, melihat kepada qaul ulama, mereka akan menjawab dengan qaul yang jelas bahawa hadis kisah ini kisah yang palsu. Dan Sa'labah tidak syak bagi salah seorang daripada Ahli Badar, dan Ahli Badar Ahli Badar antara sahabat Nabi selepas daripada 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk syurga, orang yang paling afdal adalah golongan Ahli Badar, dan tidak ada seorang pun daripada mereka yang terlibat melakukan dosa-dosa besar, apatah lagi dan dosa meninggalkan zakat yang mana diingkari oleh Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah, dan anggap anggap orang keluarkan zakat ini seperti orang yang tidak solat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Yes. Jadi cerita yang popular tu palsu. Memang sekarang ni pun dia orang dah mula cerita yang versi yang barulah, yang sebenarnya yang dianukan bukan Sa'labah sahabat Rasulullah, tetapi orang-orang munafik, Ustaz, ya? Betul, ayat ini turunkan pada orang munafik. Jelas. Zahir Al-Quran wa minhum man ahadallah la in ata min fadlihi. Ayat ni ayat turunkan pada munafik. Terhadap semua kitab tafsir akan sebutkan begitu. Kecuali dalam riwayat Tabrani. Riwayat Tabrani beliau kata kemudian beliau kumpulkan semua hadis termasuk yang palsu semua kumpul dalam Mu'jam Tabrani. Jadi kita kalau jumpa orang kata hadis riwayat Tabrani, berhati-hati cek dulu. Imam Tabrani rahimahullah, beliau kumpulkan semua sekali. Mu'jam ni macam kita kata macam ensiklopedia lah. Berkaitan ensiklopedia, beliau kumpulkan semua sekali dan untuk tujuan kajian, untuk tujuan orang buat kajian. Tapi malangnya ramai orang yang baca kitab hadis tak boleh bezakan ketika dia baca dalam Sahih Bukhari yang semua sahih, Sahih Muslim semua sahih, Sunan Abu Daud yang amal-amal hadis-hadis yang diamalkan, begitu juga dengan Sunan Tirmizi, hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab fiqh ataupun diamalkan. Abu Daud apa yang kita fiqh, Tirmizi, Ibnu Majah yang mengumpulkan zawaid terhadap kitab-kitab sebelumnya. Manhaj ilmu hadis ni tak diketahui, maka akhirnya mereka samakan. Dan yang paling malang adalah mereka jadikan semua yang ada ke kitab boleh dipakai asalkan ada tersebut kat kitab. Dan ini adalah masalah yang besar berlaku dalam dunia ilmu sekarang. Apabila ada orang mula pandai baca kitab tapi mereka terlalu cepat ke depan untuk hukum satu perkara tanpa kajian. Allah alam. Terima kasih Ustaz, jelas. Terima kasih. Sama-sama, barakallahu fiikum. InsyaAllah. Okey, ada soalan lain? Nampak mesej Ustaz yang saya beri. Mesej. Jadi saya cuba
Ini hari live dengan handset. Mengenai Ya. difahamkan kalau kita ada masalah riak, kalau kita ulangkan lagi amal tu, insya-Allah riak akan hilang. Itu dah apa yang dikatakan. Boleh ulang balik Datuk? Kalau kita ada masalah riak, Riak dalam amal. Kalau Ya, saya. kita terusan amal tu, dikatakan riak tu insya-Allah akan hilang. kalau kita teruskan amalan, Amalan yang kita rasa riak tapi kita ikhtiar untuk mengelakkan riak. Jadi kalau teruskan ulang yang amalan tu, akhirnya insya-Allah riak tu akan hilang. Betul tak? Ya, betul. Ya. ya, itulah yang dinamakan sebagai mujahadah. Mujahadah dalam hati, mujahadah dalam amalan, mujahadah dalam perkataan. Kita takkan sempurna sejak berawal peramalan. Kita akan berdepan dengan peringkat awal kita mujahadah untuk beramal. Ada orang susah nak bangun, susah nak solat, dia bermujahadah untuk solat. Selesai amalan dia bermujahadah seterusnya adalah untuk membetulkan bacaan dia. Dan kalau dia dah betul semua sekali, dia bermujahadah dengan hati dia untuk tidak dihinggapi oleh penyakit-penyakit ini. Dan mujahadah ini berterusan. Dia akan berlaku secara berterusan, malah kerana berlaku serentak. Waktu dia mujahadah dengan amalan dia juga bermujahadah dalam membetulkan bacaan dia, juga bermujahadah dalam membetulkan niat dia pada masa yang sama. Sebab tu hidup kita, kalau kita buat satu amalan kerana Allah, awalnya buat kerana Allah, kemudian datang penyakit-penyakit, bisikan-bisikan syaitan, datangkan riak sebagainya, kita potong. Dengan kita ingat je kita potong. Amalan yang diusahakan itu makin lama makin kurang riaknya, makin lama makin kurang. Akhir sekali dia jadi seorang yang mukhlis, dan pada penghujungnya sampai pada tahap seorang yang masuk ke mukhlasin, golongan yang memang amalan dia ikhlas semata-mata kerana Allah, memang tak terdetik langsung untuk riak, dan ianya perlu pada mujahadah. Jadi tak boleh tinggalkan amalan. Tak boleh seseorang meninggalkan amalan kerana takutkan riak. Yang patut dilakukan adalah teruskan amalan dan mujahadah dalam diri. Sebab tu riak yang datang ketika kita sedang melakukan amalan, bila kita mampu buang dia tidak menjejaskan apa-apa. Tapi kalau kita layan dia, kadar yang hilang pahala darinya adalah kadar yang kita layan perasaan riak tadi. Jadi dia tidak menghapuskan amalan secara keseluruhan, kecuali memang orang sejak daripada awal lagi beramal kerana manusia nak tunjuk ke orang amalan dia. Masa tu dia perlu berhenti kejap amalan dia. Jangan start dulu, bersihkan hati dia, istighfar dengan Allah, minta ampun dengan Allah, kemudian baru dia mulakan amalan. Jelas insya-Allah tu? Ya. Okey Ustaz, faham. Okey, sama-sama barakallahu fikum. Okay, subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.